Ketika Ustaz masih belajar latar belakang pendidikan yang Ustaz ceritakan tadi tu, pada waktu tu nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tu adalah sudah didengari dan sudah dikenali sebagai tokoh atau macam mana? Amat sudah didengari dan dikenali. Amat. Nama dia memang saya perasan berdasarkan pengamatan saya. Dia mulai muncul dan lebih popular sejak mula abad ke-21 inilah, mula tahun 2000. Sebelum-sebelum ni Ini di Johor, Ustaz? di Johor, waktu ni di Johor. Dan penyebaran pengajaran Wahabi dan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mulai masyhur sudah lama bertapak di Malaysia, namun orang-orangnya, orang-orang yang individu-individu yang bertanggungjawab menyebarkannya pun sudah mulai aktif menulis buku-buku, membela metodologi beliau, membela perjuangan beliau, membela apa yang beliau bawa, ajaran beliau. So sejak tahun 2007 misalnya saya didedahkan dengan satu buku tentang hakikat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terbitan Jaha Besar, dan Manhaj Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, terbitan Jaha Besar di Johor. Yang mana buku ini diajarkan di kuliah-kuliah di rumah-rumah oleh sebahagian ikhwah Salafi Wahabi ini, okey, dengan kerjasama beberapa ikhwah daripada Muhammadiyah, sama ada Muhammadiyah di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di Indonesia. Jadi mereka ni ada kaitan dengan kaum muda dan sebagainya. So dia adalah satu yang dah lama, tetapi ramai orang tidak mengetahui dan hanya mengetahuinya sekadar sathi, maksudnya on surface sahaja. Kalau saya boleh cakap lebih jelas lagi, ni recording kan, saya boleh cakap lebih jelas lagi kan. Sebenarnya kemasukan Syekh Muhammad Wahab ni dinormalisasi oleh kelompok-kelompok haraki. Haraki. Kelompok-kelompok haraki yang mana mereka ini adalah counter kepada tradisionalis. Umum kita tahu kaum muda dan kaum tua ada konflik yang kita tidak perlu rungkaikan di sini. Itu sejarahnya yang lama. Akan tetapi kaum muda dia lebih mesra kepada satu idea of reformation, satu idea tajdid kita panggil kan. Kita biasa dengan perkataan tajdid. Dan perkataan tajdid inilah yang merupakan satu kalimat yang dianggap oleh ramai pihak, yang mana Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bawa perkara itu. So kaum muda dengan aspirasi tajdid berpisah tiada. So dia dengan Muhammad bin Abdul Wahab agak mesra. Jadi yang membawa masuk nama Muhammad bin Abdul Wahab, memesrakan dia, meneutralkan dia dalam kalangan masyarakat adalah kelompok-kelompok haraki yang mana mereka ini belajar di Al-Azhar zaman dahulu dan membawa fahaman Ikhwanul Muslimin. Tapi ketika itu masih belum jelas. Hinggalah pujian Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala dan Syekh Wahab Az-Zuhaili yang kita tahu pujiannya kepada Syekh Wahab secara umum, yang mana menjadi hujah evergreen sampai sekarang. Hujah umum sampai sekarang. Dan juga khususnya kelompok-kelompok harakiyun yang merupakan lulusan dan graduan universiti di Arab Saudi lah. Of course, kita menyaksikan gelombang yang amat dahsyat apabila keluaran-keluaran universiti-universiti di Madinah misalnya, di Riyadh misalnya, menduduki gelombang arus perdana pendidikan, politik. So mereka membawa keterbukaan itu. Ada sudut positif, tetapi antara keterbukaan itu adanya satu sudut ajaran-ajaran dan nama Syekh Muhammad Abdul Wahab diketengahkan dan dineutralkan dan diwangikan, diharumkan dalam masyarakat, dicairkan dalam kalangan masyarakat. Dalam keadaan hakikat berkenaan sebenarnya tidak didedahkan, dia tidak dibacakan. Jadi sejak saya kecil lagi, saya daripada umur 7 tahun saya terlibat dengan didikan seperti itu. Saya ingat lagi saya diajar sifat solat Nabi oleh Syekh Al-Albani 7 tahun rahimahullah ta'ala sejak umur 7 tahun. Mengamalkan sifat solat Nabi, dan sejak daripada umur 7 tahun tu lagi saya dah
dicorakkan. Bukan saya dicorakkan, saya sendiri memilih corak tersebut. Umur 7 tahun. Maksudnya keluarga kita Masya Allah orang yang, keluarga kita keluarga biasa, orang yang mencari agama. So bila dia nampak, wah ini illuminating, fascinating, maksudnya dalil kena ada, dalil hadis kena kuat, hadis kena sahih, siapa tak suka? Betul. Semua suka, kan? So dengan pintu-pintu seperti ini, mereka masuk ke dalam kalangan umat lah. Tapi ada orang dia lebih tertarik kepada, oh ini tradisi turun-temurun, ini tok nenek moyang kita dah kata lama. Tapi entah lebih tertarik kepada dalil, hujjah. Ya, hujjah. Nas, Quran. Bagi saya Ustaz, tu trend baru lah. Trend baru ke masyarakat modernism kita. Sebab masyarakat jarang dengar, tak pernah dengar sebelum ni. Ya, tak pernah dengar sebelum ni, dan wah, khalif ta'raf, maksudnya awak menyelisihi, awak dikenali. Tapi slogan itu pun tak bermasalah sebenarnya kan Ustaz? Apabila kita nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, betul, kan? Tak ada masalah. Slogan itu bizat tak ada masalah. Tak ada masalah. So, bila dah mendedahkan, bila dah diajar dengan sifat solat Nabi, keluarga kita adalah orang yang mencari agama. So, bila dia jumpa dengan satu ajaran ni yang mana mengajar peri pentingnya menekankan hadis yang sahih, maka mereka teruja lah. Mereka teruja dan mereka nampak satu buku yang mana dikatakan dalam buku itu, dalam ajaran ni semua sahih belaka. So pastilah mereka akan praktikkan itu pada diri mereka dan anak-anak mereka. Mesti kita akan ajak orang kita sayang. So saya adalah antara orang yang terdidik dengan benda tu, sifat solat Nabi, dan seawal umur 7-6 tahun saya memang melaksanakan sifat solat Nabi, dan memang budaya kontradik dengan guru-guru di sekolah rendah agama tu memang diajar. Memang kita letak tangan dekat dada kan dulu, sifat solat Nabi, qabd dekat dada. Ada orang dekat sekolah, ingat lagi sekolah rendah agama bersepadu Johor Bahru. Johor, Masya Allah, dia punya Asy'ariyah memang kuat kan, Johor. Kan? So guru-gurunya pun menegur, dan kita dinasihati oleh orang-orang, maksudnya ditaujih oleh orang-orang yang daripada geng-geng sunnah ni. Tak kisah, biarkan dia teguh di atas sunnah. So, adat itu tak perlu dilayan. Maksudnya teguh di atas sunnah, biar je, cakap je, counter sahaja, conference sahaja. Kan, so sejak umur 7, 8 tahun, 9 tahun. Dan saya pernah cerita ke Ustaz kan, maksudnya saya masuk pertandingan azan umur 8 ke 7 tahun. Biasanya azan, sebelum azan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tradisi kita lah. Tradisi kita. Saya tak buat. Oleh kerana saya tak buat tu, saya dapat nombor 2. Oh, yang buat tu dapat nombor 1. So bila atuk saya ke abah saya tanya, kenapa dapat nombor 2 sedangkan ni lagi sedap? Maksudnya saya lagi ada tarannum daripada dia. Lagi ada tarannum, lagi berlagu. Dia kata sebab tak ada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Bila tanya saya waktu umur 8 ke 7 tahun, ni ayah saya sendiri cerita, kenapa tak buat? Saya waktu umur 8 kata itu bid'ah, dia kata macam tu. So memang daripada awal kami dididik dengan karya Syekh Al-Albani dalam salat, dan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mana menekankan pemahaman tauhid 3 serangkai, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita tahulah kan, ajaran what we call so Wahabi, Taimi, Salafi, Athari, seperti itu, with whole package. Whole package macam tu. So memang sejak daripada peringkat rendah lah. So maksudnya dari segi akidah pun sudah ke situ, dari segi fiqh pun sudah ke situ. Betul. Dan lebih lagi khusus yang dimaksudkan adalah waktu peringkat awal ni kita tahu akidah sahaja tentang kita tak boleh sembah selain Allah. Itu memanglah semua orang tahu. Maksudnya kita kena skeptik dengan amalan-amalan kubur ni. Kita kena skeptik dengan amalan-amalan Maulidur Rasul sebagai contoh. Typical Salafi. Typical Salafi. So bibit radikalisme itu belum ada pada awal lah. Belum ada pada 7-8 tahun tu, belum ada.